Okay, so hari ini kita akan tengok 5.3 pantulan gelombang seperti video yang anda telah tengok. Okay, telah tengok tadi. So kita tahu bahawa banyak contoh yang berkaitan dengan pantulan gelombang. Okay, so gelombang dia sebenarnya ada berapa contoh. Kita dah tengok dalam 5.1 kan. So kita ada gelombang air, kita ada gelombang cahaya, dan kita ada gelombang bunyi. Okay, normally we will focus on these three lah. These three examples of the wave. So tadi kita tengok contoh apa? Contoh bunyi kan. So bila ada pantulan maka kita akan dengar echo. Okay, echo atau dalam bahasa Melayu adalah gema. Okay, gema bunyi. Okay, so contoh kalau macam setiap pagi you bangun pergi ke tandas, you nampak you punya image kan, image sendiri dekat mana? Dekat cermin. So itu adalah pun disebabkan oleh pantulan gelombang. Okay, so pantulan gelombang ini dia berlaku dalam air, dalam cahaya dan juga bunyi. Dan untuk hari ini kita akan cuba belajar beberapa objektif pembelajaran. Yang pertama adalah kita cuba huraikan pantulan gelombang dari aspek sudut tuju, sudut pantulan, panjang gelombang, okay, ataupun kita panggil lambda. Okay, if you still remember lambda, frekuensi, laju dan arah perambatan gelombang. Okay, so ini first. Yang kedua kita akan cuba lukiskan, okay, lukiskan pantulan gelombang. Dan ketiga kita akan tengok beberapa contoh aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. At last kita cuba selesaikan masalah yang melibatkan pantulan gelombang. Okay, so these are the four objectives of the learning today. Okay, so ini adalah contoh gambar yang nampak memang ada image. Okay, image disebabkan pantulan. Okay, pantulan cahaya. Okay, so apa maksud pantulan sebenarnya? Kenapa akan berlaku pantulan? Pantulan dia adalah fenomena. Okay, is a kind of phenomena. Okay, so dia adalah fenomena perubahan arah perambatan gelombang apabila suatu gelombang terkena halangan. So when there's a wave, okay, there's a wave hit something. Okay, when it touch something, so it will undergo reflection. So contoh kalau saya ada gelombang macam ini, so bila dia dah tersentuh kepada permukaan, maka dia akan berlaku pantulan. Okay, dia akan berlaku pantulan. So dia adalah fenomena perubahan arah. Mula-mula arah adalah daripada kiri ke kanan kan. Okay, from left to right. Dan selepas dia terkena pada halangan, dia akan pergi kepada arah yang berbeza. Okay, arah yang berbeza, iaitu kanan ke kiri. Okay, so dia akan berlaku perubahan arah perambatan. Okay, so dia adalah fenomena perubahan arah perambatan gelombang apabila suatu gelombang terkena halangan. Okay, so keyword dia adalah perubahan arah perambatan apabila terkena halangan. So seperti saya kata, dia berlaku kepada semua gelombang air, cahaya dan bunyi. Okay, dan panjang gelombang, lambda, frekuensi, laju semua tidak akan berubah. Okay, semua tidak akan berubah. Okay, so contohnya kalau kita ada buka gelombang macam ini, okay, gelombang macam ini. So ini adalah dinding kita, okay, dinding kita. So selepas dia dah terkena pada dinding, dia akan pantul kan. So bila dah pantul, when we have reflection, okay, I use another color to show you okay, nanti saya tunjukkan arah dia. So contoh sekarang dia punya muka gelombang macam ni. Jadi mula-mula contoh dia adalah 2 cm. Okay, dia punya 2 cm panjang gelombang. Selepas pantulan, dia punya panjang gelombang masih 2 cm. Okay, dia tak akan ubah. Okay, tak akan ubah. Dan frekuensi pun tak akan ubah, laju pun tak akan ubah. So, formula V sama dengan F lambda ini, dia memang kekal. Okay, dia tak akan ubah. F sama, lambda sama, V pun sama. Hanya arah perambatan sahaja yang akan berubah. Okay, only direction will change. The rest of the things will not change. Okay, amplitude ke, lambda ke, frekuensi ke, laju ke, tempo ke, semua ni tak akan ubah.
hanya arah yang berubah. Dan pantulan gelombang mesti mematuhi hukum pantulan. Okay, hukum pantulan, the law of refraction. Okay, in English we call refraction. Next time we will see another word called refraction. Okay, dia beza flag dengan frag. Okay, so next. Okay, sebenarnya yang ini dia lebih kepada topik yang seterusnya, iaitu pembiasan. Tapi sebab buku teks dia ada, so saya cuma tunjukkan sikit lah. Dia cuma nak tunjuk bahawa kalau kita ada wavefront, okay, kita ada wavefront kan. So yang kita nampak line itu, okay, semua muka gelombang ini, dia adalah bahagian cerah, okay, bahagian cerah. Bila kita ada lampu, okay, bila kita ada lampu, so kita akan nampak ada dia punya belang-belang gelombang tu. Okay, so sebenarnya yang ini tak berapa penting sangat pada masa ini, because you haven't learned about pembiasan. Okay, so next topik baru saya akan terangkan yang ini. Okay, sebab dia bertindak seperti kanta kan, kanta. So saya tak akan terangkan sekarang, saya akan terangkan pada topik seterusnya. Okay, walaupun buku teks you ada. Okay, so leave it first, we will come back to this later. Okay, and then saya nak terangkan tentang hukum pantulan. Okay, so hukum pantulan ada dua syarat. Selalu dia suka tanya. Okay, dia suka tanya. Yang ingat, pantulan ini cahaya tak akan tembus. Okay, so if we put a laser here, kalau kita letak satu laser dekat sini, okay, dekat satu cermin. Okay, so kita punya cahaya dia tak akan tembus, okay, tak akan tembus ke belakang, tak. Dia memang akan reflect, okay, dia akan dipantulkan ke arah penintangan. Okay, so dia tak akan tembus. Okay, ingatlah, so pantulan dia tak akan tembus. Okay, so ada dua syarat untuk hukum pantulan. Okay, the law of refraction. Okay, yang pertama, gelombang 7, okay, so ini adalah gelombang 7. So contoh saya letak satu laser kan. Okay, gelombang 7, gelombang pantulan. Okay, so this is what we get when it is reflected from the mirror. Dia dipantulkan daripada cermin. Okay, dan garis normal. So bila kita nampak gelombang ni dia tersentuh pada sini kan. Okay, so this point kita boleh lukiskan satu garis normal. Okay, normal maksudnya 90 darjah. That means line ini dia adalah 90 darjah daripada sata ini. Okay, so dia adalah 90 darjah. So that's why dia panggil garis normal. So dia kata gelombang 7, okay, this line, gelombang pantulan, this line, dan garis normal, this middle one, mereka berada pada sata yang sama. Okay, mereka mesti sentuh sata yang sama. Okay, kalau mereka tak sentuh pada sata yang sama, maka tak ada pantulan. Saya bagi contoh. Kalau saya ada laser kan, okay, laser. Okay, so saya pancarkan cahaya. So bila tak ada, okay, kita nampak tak? Tak ada halangan kan? Bila tak ada halangan, dia akan sambung. Okay, sambung, memancar. Sampai bila dia kena pada satu halangan. When it hits an obstacle, okay, so ini adalah dia punya sata. The plane. Okay, the plane. So sata ini, dia akan sentuh pada sata ini dan bila dia keluar, pantul, dia pun akan keluar daripada sata yang sama. Dan daripada dua pertemuan ni, kita dapat hasilkan satu garis normal. So ini maksudnya gelombang 7, gelombang pantulan, garis normal, mereka sentuh pada sata yang sama, iaitu contohnya cermin. Okay, contohnya cermin. Dan kedua, sudut 7 sama dengan sudut pantul. Okay, selalu pelajar mereka buat salah sebab apa? Mereka terambil sudut apa? Sudut sini. Okay, salah. Sebab ingat, sudut mesti ambil yang dekat garis normal. Okay, that means kita kena
bersandar sudut ini dengan garis normal. So this is the angle that we want to take. So sudut 7 ini sudut pantulan. So sudut 7 mesti sama dengan sudut pantulan. Jadi kalau saya ada 20 darjah untuk sudut 7, maka sudut pantulan pun 20 darjah. Kalau saya adjust jadi 45, maka kita punya sudut pantulan pun 45. Kalau 80 pun 80. Okay, understand? So, syarat kedua, sudut 7 mesti sama dengan sudut pantulan. Okay, mesti sama dengan sudut pantulan. Okay, so tolong ingat dua inilah. Sebab nanti untuk topik yang seterusnya iaitu cahaya, kita akan ulang kaji balik. Okay, benda yang sama iaitu hukum pantulan. Okay, alright. So, eksperimen untuk pantulan gelombang bunyi seperti yang tadi dia dapat contohkan. Jadi kita boleh adjust, okay, adjust tube ini ataupun pipe dengan sudut dia. So bila kita dah adjust, kita dapati contohnya kedudukan sini, kita dapat dengar bunyi jam randik dengan jelas. So kita ukurkan sudut sini, contohnya 30 darjah. Jadi bila kita pun cuba ukur dekat sini pun sebenarnya 30 darjah. So dia punya sudut 7 sama dengan sudut pantulan. So dia punya suara daripada sini pantul ke sini. Okey, ke sini. Okey, nanti saya ajar macam lukis ah. Okey. Okey, so macam mana kita nak lukis pantulan gelombang? So katakan kita ada gelombang macam ni. Okey, contoh ni gelombang air lah, gelombang air dengan semua muka gelombang macam ni kan. Okey, so bila dia dah terkena pada satu dinding, okay, atau pembukaan, maka dia akan mengalami pantulan kan. So langkah pertama, kita lukiskan anak panah AO, okay, yang berserenjang. Apa itu berserenjang? That means 90 degree. Dengan muka gelombang. So muka gelombang dia macam ini kan. So apakah garis yang 90 degree dengan muka gelombang? So something like this side. Okay, I use a straight line. Okay, something like this. So yang dekat sini adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah. 90 darjah. So kita lukis sampai dia sentuh pada permukaan. Okay, here lah. That means here. Okay. Jadi step pertama, kita lukiskan anak panah. Okay, like this. Okay, pastikan dia mesti 90 darjah, 90 degree. Okay. So bila dia dah sentuh dekat sini kan, dia dah sentuh dekat sini, maka di titik sini kita cuba lukiskan satu garis normal. Okay, biasanya garis normal kita lukis putus-putus. Okay, garis yang putus. Okay, seperti gambar macam ini kan. Okay, so 90 degree. Dan langkah ketiga, kita cuba ukur sudut 7 dengan protektor. Okay, berapa sudut 7 ini? Contoh mungkin 30 darjah kan. Okay, so kita label AO kan. Okay, AO. So sudut ini kita label sebagai I. Okay, label sebagai I. And then mengikut hukum pantulan, sudut I mesti sama dengan sudut R. Okay, jadi kita lukis sudut, contohnya dekat sini adalah 30 kan. Okay, if this is 30 degree, so kita ukur 30 juga. Okay, dekat sini. So buat satu titik. And then baru kita lukiskan satu line. Okay, satu line yang join dekat sini. Okay, like this. Okay, like this. You have to practice Okay, sebab soalan kalau ditanya macam mana lukis, you have to try one time. Okay, kena cuba lukis. Jangan hanya tengok cikgu lukis sahaja. You kena cuba step by step supaya anda lebih faham, lebih ingat. Okay, and then so kita dah ukur sudut, so lepas tu kita lukiskan garis.
Okay, jangan lupa anak panah dia because arah itu sangat penting. The direction is very important. Okay, arah itu sangat penting. Okay, so bila kita dah lukis anak panah, so kita label OB lah. Okay, kita labelkan dia OB. Okay, OB. Akhir sekali kita lukiskan garis-garis. Okay, muka gelombang yang berserenjang dengan muka gelombang. Okay, kita lukiskan yang ni lah. Okay, line yang 90 degree, 90 darjah. Okay, 90 darjah. Okay, pastikan 90 darjah. Dan anda kena check sebenarnya kalau contoh ini adalah 2 cm. Okay, semua memang 2 cm, 2 cm. 2 cm. Sebab kita tahu dia punya panjang gelombang tak akan ubah. Okay, so bila you lukis kena hati-hati. Tak boleh suka-suka dia punya size tukar, tak boleh. You tak boleh lukis macam ni ya. Saya contoh tunjuk Saya tunjuk macam ni. Okay, you cannot just draw simply like this. Tak boleh. Sebab ini panjang gelombang dia pendek. Dia mungkin 0.5 cm. Tak boleh. You mesti follow dia punya panjang gelombang. Okay, so you cannot just simply draw like different size. Tak boleh. Okay, panjang muka gelombang ni tak apa. Okay, ini berapa panjang tak apa. Tapi yang penting adalah di antara muka gelombang tu mesti sama. Okay, must be the same. So ini salah. Okay, ini adalah salah. Okay, so we can see the reflection of wave actually will go to this direction lah. Okay, go to this direction. Okay, so ini adalah contoh kita tengok So nampak tak? So bila kita ada muka gelombang ke sini, so kita nampak pantulan akan pergi ke atas sebelah kanan. So pastikan sudut tuju, sudut pantulan adalah sama. Okay, so you see right? Okay. Okay, so in this the one which is even clearer. So nampak tak? Ini adalah sudut sorry ya. Ini adalah sinar 7 lah. Okay. So kalau saya nak lukiskan garis 7 ni like this lah. Okay. So dia semua ni tengok 90 degree, 90 degree. Okay, 90 degree. 90 degree, 90 degree. Okay. Dan saya lukiskan garis normal. Okay, garis normal macam ini. Okay. Dan dia punya pantulan. Okay. Pastikan dia punya sudut sama. Ini berapa? I sama dengan R. Okay, and then kita lukiskan dia punya sinar pantulan. Okay, and then make sure barulah kita lukis yang garis-garis muka gelombang. Okay, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okay. Dan jangan lupa anak panah. Okay, penting. Daripada mana ke mana. Okay, clear? Okay, so sebelum kita pergi kepada aplikasi, saya nak share sikit kat sini ya. Kalau ada soalan boleh tanya, you can ask me. Okay, so ini adalah I make it bigger lah so that you can see. Okay, so boleh nampak kan? Okay, so ini adalah satu aplikasi lah, software dekat internet. Kita boleh simulasikan, okay, kita punya gelombang. Sebab biasanya kalau dekat lab, dekat makmal sekolah, mungkin ada yang tak ada tangki riak. Okay, tangki riak. Tangki riak dia adalah satu alat untuk kita hasilkan gelombang. Okay, contohnya gelombang air. Okay, so katakan, for example, I use here I use plane wave Okay, plane wave dan saya cuba play sekarang. So nampak tak? Okay. So you can see like kita punya gelombang macam ni. Okay. Okay, so muka
muka gelombang. Okay, kalau biru ada muka gelombang. So kita punya panjang gelombang lambda adalah macam ni lah. Okay, ini lah lambda. Okay, lambda. Okay, so katakan sekarang saya letak satu benda lah. Okay, contoh saya letakkan satu dinding. Okay, saya letak satu dinding ah. Jadi it's quite fun lah. You can actually explore. Okay, clear wave. Okay, so kita nampak dia punya pantulan daripada atas ke bawah and then pantul balik ke atas. Okay, so this is a simple one. Okay, so now kalau saya cuba adjustkan saya punya sudut lah. Okay, contoh macam ini. Okay. Okay, 1, 2, go. Okay, so you nampak tak? Kita punya gelombang atas ke bawah and then dia pergi ke mana? Pergi ke sebelah kanan kan? Okay, so if you want to draw, so kita punya muka gelombang macam ni kan? So kita punya sinar 7 gelombang 7 adalah macam ni. So, sekejap, aku punya mouse ada masalah. Okay. Okay, like this kan. Okay, so dia punya muka gelombang 90 darjah kan. Okay, so kita punya garis normal di mana? Okay, garis normal adalah bila kita di sini kan. So garis yang 90 darjah kepada dinding ini adalah mana? Okay, adalah macam ni kan. Okay, like this kan. Jadi ini sudut berapa? Kita ukur berapa sudut dia. Ini adalah I. Okay, I. And then kita ukur R. Okay, I dengan R sama kan. Okay, lepas tu baru kita joinkan kita punya gelombang pantulan. Okay, contoh macam ni. Okay, so kita nampak pantulan gelombang dia macam ni. Dengan semua dia punya muka gelombang like this lah. Okay, like this. Nampak tak? Okay, dan dia adalah 90 darjah. So teknik tu sangat penting. Tadi yang saya show tu dia sangat penting. Dia adalah langkah-langkah untuk lukis. So no matter kita punya dinding sudut macam mana, semua tu kita follow step ini. Okay, follow step ni. Nanti you balik tengok balik kita punya slide ya. Tengok. Okay, so contoh saya tukar lagi. Okay, dia banyak jenis tau. So actually you can explore lah. You boleh main. Boleh main. Contoh kita ada apa lagi ya? Kita tukar kepada parabola. Okay. So this one saya clearkan semula. Aku tak tahu macam nak delete. Okay. I also don't know how to delete actually. Okay, so kalau kita punya dinding macam ni bentuk dia. So bagaimana kita punya pantulan? Okay, so how would be our reflection? Okay, so let's see ya. Okay, so sebenarnya you tengok dia akan menghasilkan macam spiral tau. Okay, so at the end actually dia akan lebih macam keluar. Okay, keluar macam ni. Okay, keluar macam ni. Nanti latihan adalah kita akan tengok latihan. Okay, so kalau kita punya
Saya pun tak pandai sebenarnya. Tak apalah, saya pun tak pandai lagi. Okay. So, link ini saya telah masuk dalam kita punya Google Classroom. So, bolehlah check dekat sini. Okay, Ripple Tank Simulation. Okay, boleh cuba main lah. Okay. Dia ada banyak jenis tau, dia ada banyak jenis. Okay. Nanti untuk topik seterusnya kita pun akan cuba guna simulasi ni sebab kita ada fenomena lain. Contohnya interference dan sebagainya. Okay. Dia pun ada banyak warna juga. Okay, contoh macam ni juga ada. Okay. Alright. Sebab sekarang kita belum naik sekolah, so what I can do is I show you something like this lah, so that at least you can see. Okay. Dan juga ada video-video dalam sini, boleh tengok lah. Okay, boleh tengok. By the way, yeah, I forgot. I can show you a video. Okay, for this. Okay. This video shows the standard wave effect that can be seen using a ripple tank. There is no commentary during the rest of this video, but the shot numbers shown on screen correspond with the description in the teacher's note. So cuba nampak, tengok dia punya muka gelombang. Okay, muka gelombang. So sinar 7 and then gelombang pantulan. Okay, gelombang pantulan dekat sini. Okay, so untuk curve, untuk curve dia macam ni dah, nampak tak? Okay. Dia akan cuba fokus pada satu point titik sini. Okay, titik sini. So semua gelombang pelana ini, okay, gelombang SATA, bila dia dah terkena pada parabolic dish, dia akan menumpu. Okay, dia akan menumpu pada titik sini. Okay. Okay, kalau untuk bentuk ini, dia sebenarnya akan sebar keluar. Okay, dia akan sebar keluar. Kita panggil mencapar. Okay, mencapar. Mencapar keluar. So ini adalah bentuk bulat lah. Kalau bulat, nampak tak? Bila dia dah terkena sini, kita akan pantulkan gelombang bulat. Okay, gelombang bulat. Okay, so that's it. Okay, berbagai jenis pantulan lah. Okay. So biasanya kita perlu tahu berapa jenis, seperti yang nanti kalau ada masa kita boleh bincang lah dalam soalan tu. Okay, kembali pada slide kita. Okay, so apakah aplikasi pantulan gelombang? So the first one adalah sistem sonar. Okay, sistem sonar dikenali sebagai sound navigation and ranging. Okay, dia adalah untuk apa? Untuk mengesan objek-objek di bawah permukaan. So apa yang dibuat oleh kapal adalah dia akan memancarkan gelombang. If you emit a wave, okay, a wave to the sea,
okay, ke dalam laut. And then bila kita tahu bila ada halangan, so dia akan pantau balik kan. So kita nak kira berapa masa pantauan tu. So gelombang dah pergi, kita ada masa timer. Okay, kita start the time, lepas tu kita tengok bila dia akan pantau balik dan gelombang itu akan diterima oleh receiver, okay, penerima ini. So pergi balik, contohnya T adalah 8 saat. Okay, like this. So daripada masa ini kita boleh tahu berapa dalam laut ini. How deep is the sea? Okay. So biasanya kita takkanlah suruh orang pergi ke bawah sampai dalam berapa ribu meter kan, tak. Kita guna sistem ini supaya kita tahu memang berapa kedalaman dasar laut ini. Okay. Sebab kalau semakin ke bawah, maka dia tak baik untuk manusia. Nanti next year kita belajar tekanan. When we learn the pressure, kita tahu bila semakin dalam, maka tekanan semakin tinggi. Kita punya telinga semua ni akan rasa tak selesa. So, kita guna teknologi untuk gantikan manusia. Okay. So, konsep dia macam ni. Kalau saya ada gelombang kan, so saya dah ada satu gelombang yang saya tahu halaju dia berapa. Okay, katakan 300 meter per saat. Contohlah. Okay. So, gelombang ni akan mula pergi. Okay, sampai ke dasar laut. Okay, dia akan pantau balik. Okay, pantau balik. Nah, kita ada receiver di sini kan. So, contohnya masa dia untuk pergi dan balik adalah 8 saat kan. So, berapakah kedalaman? Okay, kedalaman dia sebenarnya. So, kalau kedalaman contoh kita letak D ya. Okay, kita letak D kan. Okay, kedalaman adalah D. Distance. Dan jangan lupa sebab gelombang ni dia pergi, dia balik kan. So, dia punya jumlah adalah 2D. Okay, 2D. Okay. So, masih ingat tak? Untuk bab 2, kita punya formula halaju sama dengan S per T kan. V sama dengan S per T. So, untuk V ini, kita ada 300 sama dengan S adalah berapa? Okay, 2D. Okay. So, jumlah adalah pergi dan balik. Jumlah jarak adalah pergi dan balik. Bahagi masa adalah 8. Okay, 8 saat. Jadi, 2,400 meter sama dengan 2D. Maka D sama dengan berapa? Sama dengan 1,200 meter. So, daripada pengiraan kita boleh tahu, oh, kedalaman laut ini adalah 1,200 meter. Okay, 1,200 meter. Okay, ini adalah contoh lah. Okay, contoh. Biasanya kita akan guna gelombang ultrasonic. Okay, ultrasonic. Ultrasonic maksudnya, ultra maksudnya lebih. Okay, lebih daripada pendengaran manusia. If for man, kita boleh dengar dengan frekuensi daripada 20 Hz kepada 20,000 Hz. Of course, kalau orang tua, dia punya telinga tak dapat dengar sangat tinggi. Okay? So, mungkin dia punya frekuensi akan kurang sikit. Okay? Julat frekuensi akan kurang sikit. So, lebih daripada 20,000 Hz, masih ada. Dia ada gelombang. Cuma kita tak dengar. Okay? Kita tak dengar. For example, kelawar, bat. Okay? Batman, bat. So, kelawar sebenarnya dia mengeluarkan gelombang ultrasonic tau. Okay, ultrasonic. So, dia punya frekuensi adalah sangat tinggi. Sampai kita tak dengar. Okay, tak dengar bukan maksudnya tak ada bunyi. Masih ada bunyi. Cuma kita tak dengar. Sebab telinga kita tak dapat mengesan. Okay, telinga kita tak dapat mengesan. Okay, alright. So, kegunaan pantauan bunyi sonar adalah untuk mengesan. Contohnya ada ikan dah ada ke dalam laut berapa. Okay, itu adalah aplikasi. Okay, so this is an example lah. Okay, so as you can see, the ship emit the wave and then dia akan pantau balik. So kita boleh kira lah berapa beza masa tu. Okay, so kalau kita dapat reading yang berbeza, maksudnya tengah-tengah ada something. Mungkin dia ikan ke. So ini adalah salah satu aplikasi. Okay, selain itu untuk gelombang ultrasonic kita guna transducer. Okay, transducer ini adalah untuk check
check kita punya baby. Dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi untuk menghasilkan gelombang ultrasonik. Jadi kita memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam badan ibu. Okay, so dia dapat mengesan image baby. Okay, mengesan image baby. So these are the examples for the pictures of baby. Okay, dapat pantulan balik. So for this video, you can see in the Google Classroom that I have shared. Sebab saya tak nak pergi banyak sangat, nanti masa pun tak cukup. So if you want to know more, you can see the process in the YouTube that I share in the Google Classroom. Okay, tapi tujuannya memang untuk menghasilkan image untuk baby. Supaya kita boleh tahu lah, contoh dia lelaki ke perempuan ke macam tu lah. Okay. Okay. And then satu lagi aplikasi adalah satellite komunikasi. Okay, so contohnya nampak tak Astro kan? Kalau contoh Astro, dia punya bentuk adalah dalam bentuk parabolik. Okay, dia lengkung mana? Dia lengkung macam ni. So kita panggil nama ini sebagai cekung. Okay, cekung. So bentuk cekung ini sebenarnya dia dapat menumpukan semua signal kepada receiver ini. Okay, so kita pasang kabel kepada receiver ini supaya kita dapat penerimaan signal yang jelas. Okay, all the signals actually will focus here. Here, focus here due to the shape. Okay, the shape. So yang ni sebenarnya kita akan study further untuk topik cahaya. Macam mana lukis itu nanti kita akan bincang dalam topik cahaya lah. Okay. So inilah contoh dia punya bentuk. Okay, so you can see lah. Mula-mula kita ada muka gelombang macam ni. So bila dah terkena pada surface, maka dia akan menumpu. Okay, you can see dia punya sinar. Okay, dia punya gelombang 7. Because why? Kalau macam ni, kita tengok permukaan sini. Okay, permukaan sini, kita punya garis normal. Okay, adalah macam ini. Nampak tak? So kalau untuk di sini, kita punya garis normal adalah macam ini. So ini adalah sudut 7. Okay, I dengan I. Ini adalah sudut pantulan, R dengan R. So dia akan dipantulkan ke arah dalam. Okay, ke arah dalam. Maka kita akan dapat menumpukan semua signal kepada sini. Okay, this is called focal point. Jangan risau, kita akan tengok tentang ini pada topik cahaya. Okay. Dan satu lagi aplikasi adalah mengesan keretakan. Okay. Contohnya kalau ada struktur enjin yang terletak, kita boleh cek melalui gelombang ultrasonik. Kita memancarkan ke dalam struktur logam dan bahagian enjin. Okay. So ini just satu aplikasi lah. Okay. So latihan melukis corak pantulan. Okay. So I think you can try. Okay, you can try these two. Sebenarnya kita pun dah bincang tadi. Saya pun dah tunjuk dalam kita punya slide. You can try lah. Okay, cuba dia punya step. Okay, so cuba ya. Dan secara rumusan, kesan pantulan ke atas ciri-ciri gelombang. Jadi apa yang berubah adalah arah sahaja. Only direction will change. Yang lain semua tidak akan berubah. Okay, tidak akan berubah. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okay. Jadi ini adalah tentang pantulan gelombang. Okay, ada soalan nak tanya tak? Sebab sebenarnya masa pun dah sampai. Saya pun kena pergi majlis. Okay. Jadi esok kita boleh bincang latihan. Okay. Kita boleh bincang latihan. Okay. So hari ini cuba 2 soalan dalam slide itu, cuba lukis. Okay, cuba lukis. Kalau ada soalan boleh tanya esok. Okay. So see you tomorrow. Kita jumpa nanti saya bagi dah masa lah. Okay. Right. Goodbye.